Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah penyelaras bagi subjek EJ 30803 Globalisasi dan Pembangunan Dr. Harifah binti Muhammad Noor. Tajuk kajian kami yaitu Pembayaran Tanpa Tunai dan Globalisasi Digital dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Senarai pelajar termasuk saya sendiri Muhammad Arif Amirul bin Rosli, BA 22110-577, Nur Zaiman bin Dusiman, BA 22110-031, Azrul bin Maijas atau Masinin, BA 22110-270, Arnold Daniel Miharil, BA 22110-308, Syazwi Hizami bin Muhammad Saleh, BA 22110-454, Netes Bandang Anak Narung, BA 22110-647, Azniza Izati binti Lawrence, BA 22110-357, dan Nur Farahin binti Yunus, BA 22110-013. Salam sejahtera, nama saya Metis Bandang Anak Narung. Nomor metrik saya adalah BA 22110647. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan untuk kajian kami. Oke, berdasarkan slide ini, terdapat 3 definisi globalisasi menurut beberapa orang tokoh, tapi saya akan mengambil satu orang tokoh, yaitu Dahlan 1996. Menurut beliau, globalisasi merujuk kepada satu transformasi sosial dan budaya dalam skop global yang mampu mendorong perubahan terhadap institusi, sistem, dan nilai-nilai sosial budaya. Contohnya, cara hidup, cara berpikir, dan budaya masyarakat tempatan boleh berubah karena pengaruh luar yang datang yang datang daripada luar ke dalam. Pas itu, beliau juga mengatakan ialah globalisasi juga merujuk kepada perkembangan serta transformasi sosial budaya yang berlaku pada peringkat lokal atau nasional yang berupaya menembus batas-batas tradisional ke seluruh pelosok dunia. Sebagai contoh adalah budaya barat seperti gaya berpakaian, musik, makanan segera seperti McDonald dan sebagainya lah. Oke, seterusnya saya akan membentangkan bahagian latar belakang kajian kami juga, yaitu kajian kami yaitu pembayaran tanpa tunai. Saya rasa semua orang tahu apa itu pembayaran tanpa tunai, karena pembayaran tanpa tunai pada saat ini sangat famous, sangat viral, sangat famous karena ia telah membantu mempercepatkan urusan para pengguna di kaunter pembayaran lah. Dan terdapat banyak kaedah untuk menggunakan pembayaran tanpa tunai. Seperti yang di slide saya telah tulis itu adalah dengan menggunakan e-wallet, Visa dan sebagainya lah. Dan pembayaran tanpa tunai ini telah menjadi pilihan utama oleh masyarakat pada masa kini karena ia telah memudahkan urusan para pengguna dan para peniaga. Dan ia juga telah mengurangkan risiko untuk seseorang tersebut kehilangan duit ataupun uang tunai mereka lah. Selepas itu, salah satu pihak kerajaan telah pernah menganjurkan satu kampanye, yaitu kampanye cashless boleh 4.0 bersama dengan satu syarikat yaitu Payment Network Malaysia Sdn Bhd atau PayNet bersama dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang telah dianjurkan bermula pada 1 Desember 2023 hingga 30 November 2024. Dan boleh dikatakan kampanye cashless ini telah mendapat sambutan yang tinggi lah dan telah mencatatkan rekod yang sangat banyak, yaitu pengguna yang menggunakan pembayaran tanpa tunai ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zaiman bin Musliman, nomor metrik BA 22110031. Dalam sorotan kajian lepas, yang mana kami mengambil 3 objektif, yang mana satu objektif yaitu tahap penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai dalam kalangan pelajar. Kami mengambil karya yang dilakukan oleh Nawawi pada tahun 2020 yang dimana soal pembayaran yang dimana penggunaan gadget pada masa kini lebih utama berbanding secara fisikal, yaitu tunai, yang dimana umumnya pelajar menggunakan secara transaksi yang memudahkan mereka membuat pembayaran. Bagi sorotan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan, kami menyorot Angelina 2018 yang mana dia mengatakan bahwa penggunaan e-wallet ini ada disebabkan faktor pemangkin gaya hidup masyarakat yang berbeza dan juga reputasi sosial yang berbeza pada masa kini, yang dimana rata-rata menggunakan telepon sebagai kehidupan seharian, yang dimana sebagai pusat pembayaran pada masa kini dan tidak lagi menggunakan secara fizikal. Dapat dilihat daripada kesan hasil daripada pembayaran tanpa tunai ini yang memberi kesan kepada khususnya kepada pembeli dan juga penjual, yang dimana mudah untuk mendapatkan transaksi keuangan dan juga memberi accurate yang sangat lebih tepat berbanding penggunaan secara fizikal, yaitu wang tunai, yang dimana memerlukan baki wang daripada si
penjual kepada pembeli, dan ini memberi kelebihan kepada peniaga dan juga pembeli dalam melakukan transaksi. Seperti kajian dilakukan oleh Nawawi yang mengatakan kesan ini dapat dilihat daripada golongan mahasiswa yang lebih mengutamakan penggunaan telefon berbanding secara wang tunai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazwi Hizami bin Muhammad Saleh, bernombor matriks BA22110454, akan membentangkan bahagian metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang telah kami gunakan adalah menggunakan reka bentuk kuantitatif deskriptif, yang mana kami telah menggunakan kaedah soal selidik yang diedarkan secara atas talian kepada para pelajar Universiti Malaysia Sabah. Dan tujuan kami menggunakan borang soal selidik ini adalah untuk menilai penggunaan pembayaran tanpa tunai dan persepsi pelajar UMS terhadap globalisasi digital. Baiklah, untuk prosedur kajian kami ini, kami telah terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu kajian awalan, kajian sorotan literatur, pengumpulan data, dan seterusnya kami menggunakan analisis data. Baiklah, dari segi teknik pengumpulan data pula, kami telah mendapatkan data daripada data primer, yang mana kaedah soal selidik diedarkan kepada pelajar UMS melalui aplikasi WhatsApp, iaitu seramai 30 orang responden. Dan kelebihan menggunakan soal selidik ini adalah mudah, cepat, dan juga kos yang agak sedikit. Seterusnya, data yang kami kumpulkan ini dapat dalam jumlah yang agak besar, dan privasi serta keselesaan responden terjamin. Seterusnya, beralih pula kepada kajian soal selidik. Kami telah membahagikan kepada 5 bahagian. Bahagian A iaitu berkaitan dengan demografi responden, manakala bahagian B sehingga ke bahagian E merupakan soalan-soalan yang berkaitan dengan tahap penggunaan, faktor pengaruh, kesan globalisasi digital, dan juga cabaran menggunakan pembayaran tanpa tunai ini. Untuk jenis soalan pula, kami telah menggunakan jenis skala soalan tertutup dan menggunakan skala Likert 5 bahagian. Untuk kaedah analisis data, kami telah menggunakan kaedah visualisasi, yang mana kami telah menghasilkan carta pie, carta bar, carta yang menggunakan Excel dan spreadsheet, dan juga kami juga telah menggunakan jenis kaedah jadual. Untuk analisis pula, kami telah menggunakan analisis peratusan jawapan dan menggunakan skala Likert daripada nombor 1 hingga ke nombor 5, yang mana 1 menunjukkan sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga tidak pasti, keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Untuk data sekunder pula, kami telah menggunakan sumber-sumber daripada buku, jurnal, laporan kertas kerja, dan ia adalah untuk menyokong latar belakang kajian kami. Yang kedua, untuk mengukuhkan sorotan literatur kami berdasarkan kajian-kajian lepas yang boleh digunakan pakai untuk kajian kami. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti kaedah apakah yang sesuai untuk digunakan dan bagi mengelakkan kesilapan kajian yang lepas. Dan akhir sekali, kami juga telah menggunakan rujukan kepada internet, iaitu seperti daripada Google Scholar, UMS Online Database, portal rasmi agensi kerajaan, institusi kewangan yang sah, terkini, dan juga akademik dan berautoriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlun Menjas. Saya akan bentang berkaitan dapatan kajian kami, yaitu yang pertama adalah demografi responden. Demografi responden ini merupakan demografi dalam kalangan pelajar UMS. Oke, pertama sekali saya akan bentang berkaitan jantina responden, di mana kita dapat melihat menurut si carta pie di atas, kita dapat melihat lelaki lagi banyak berbanding perempuan, di mana lelaki mencatatkan 16 orang bersamaan 53.3%. Seterusnya, bagi umur responden yang paling banyak menjawab borang soal selidik kami adalah berumur daripada 21 hingga 23 tahun, yaitu bersamaan 28 orang dan mencatatkan 86.7%. Seterusnya, untuk fakulti pengajian yang paling banyak menjawab borang soal selidik kami adalah fakulti pengajian FSSK, yaitu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Bagi tahun pengajian pula, tahun 3 mencatatkan responden yang paling banyak, yaitu sebanyak 50%, dan diikuti oleh tahun 2 sebanyak 40%. Oke, seterusnya saya akan bentang berkaitan objektif pertama kami, yaitu berkaitan sejauh manakah tahap penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Oke, kita akan dapat melihat tahap penggunaan sistem pembayaran tunai ini melalui pernyataan-pernyataan seperti berikut. Yang pertama adalah, adakah Anda pernah menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai? Melalui pernyataan tersebut menunjukkan 96.7% respon bersetuju terhadap pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka pernah menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai. Seterusnya, pernyataan kedua adalah, adakah Anda kerap menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai dalam seminggu? Hampir semua responden menjawab sangat setuju, yaitu 93.3%. Ini menunjukkan bahwa kekerapan penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai dalam kalangan pelajar UMS adalah sangat tinggi.
Seterusnya, bagi sistem pembayaran tanpa tunai yang paling kerap mereka gunakan adalah melalui bank apps, yaitu 80% daripada jumlah responden menyatakan mereka menggunakan sistem pembayaran tersebut yang paling kerap. Seterusnya, yang sistem pembayaran tanpa tunai yang paling jarang mereka gunakan adalah e-commerce gateway. Itu hanya sebanyak 3 orang responden mengatakan mereka kerap menggunakan, yaitu mencatatkan 10%. Seterusnya, yang terakhir, apakah tujuan mereka menggunakan sistem pembayaran tunai ini adalah kebanyakan responden menyatakan mereka menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai ini untuk membeli makanan, yaitu sebanyak 86,7% bersamaan 26 orang responden. Dan diikuti dengan membeli bola dalam talian sebanyak 6,7% bersamaan 2 orang responden. Okay. Salam sejahtera, nama saya Arnold Daniel Miharil, memegang nomor matriks BE22110308, dan seterusnya saya akan membentangkan dapatan kajian kami yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai, dan berikut terdapat beberapa faktor tersebut. Faktor yang pertama ialah saya kerap menggunakan pembayaran tanpa tunai seperti e-wallet, banking apps, dan QR karena lebih mudah daripada sistem tunai. Daripada carta tersebut, majoriti besar responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini, yaitu seramai 25 orang responden bersamaan dengan 83,3% daripada 30 orang responden memilih sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Untuk faktor yang kedua ialah disebabkan oleh promosi dan cashback mendorong saya untuk menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai. Dan berdasarkan pernyataan ini, seramai 16 orang responden bersamaan dengan 53,3% memilih sangat bersetuju, manakala 8 orang lagi, yaitu 26,7% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Faktor yang ketiga ialah saya menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai karena rekan sebaya saya juga menggunakannya. Daripada carta tersebut, seramai 14 orang bersamaan dengan 46,7% daripada 30 orang responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian 7 orang bersamaan dengan 23,3% responden memilih bersetuju, manakala 5 orang responden bersamaan dengan 16,7% memilih tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Faktor yang seterusnya ialah sistem pembayaran tanpa tunai adalah lebih selamat. Melalui pernyataan ini, seramai 11 orang responden bersamaan dengan 36,7% daripada 30 orang responden bersetuju dengan pernyataan tersebut, dan 10 orang bersamaan dengan 33,3% responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan tahap kepercayaan responden terhadap sistem pembayaran tunai tanpa tunai adalah sangat tinggi. Selanjutnya, faktor yang kelima ialah saya ingin mencoba teknologi keuangan modern. Melalui pernyataan ini, majoriti responden memilih sangat bersetuju, yaitu seramai 20 orang responden bersamaan dengan 66,7% daripada 30 orang responden sangat bersetuju, dan 9 orang bersamaan 30% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Dan akhir sekali menunjukkan majoriti besar responden sangat bersetuju dengan faktor saya menggunakan sistem ini karena tidak membawa uang tunai, di mana seramai 21 orang responden bersamaan dengan 70% responden memilih sangat bersetuju, dan 7 orang bersamaan 30% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Saya Nufara Ain binti Yunus, pemegang nombor matriks BA22110013. Saya akan menerangkan kesan globalisasi digital terhadap gaya hidup keuangan. Seperti yang anda lihat, terdapat 6 kesan utama daripada globalisasi digital terhadap gaya hidup keuangan. Kesan yang pertama adalah pembayaran digital membuatkan saya lebih mudah berbelanja. Kedua, saya sukar mengesan perbelanjaan harian apabila menggunakan pembayaran tanpa tunai. Ketiga, saya lebih kerap membeli secara dalam talian sejak menggunakan pembayaran tanpa tunai. Keempat, saya terpengaruh dengan term pembayaran tanpa tunai dari luar negara. Kelima, saya berpendapat bahawa sistem pembayaran tanpa tunai mampu menjimatkan masa dan tenaga. Dan yang keenam adalah saya lebih cenderung menyimpan rekod kewangan melalui aplikasi. Daripada keenam pernyataan tersebut, kami mendapati bahawa seramai 30 orang responden telah memilih skala Likert sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju bagi keenam pernyataan kesan globalisasi digital. Bagi skala Likert sangat setuju,
sebanyak 70%, 3.3%, 56.7%, 20%, 66.7% dan 50% daripada 30 orang responden menyatakan bahawa sangat setuju mengenai keenam-enam kesan globalisasi digital terhadap gaya hidup keuangan. Manakala terdapat juga responden yang menandakan skala Likert tidak pasti iaitu sebanyak 6.7%, 13.3%, 10%, 13.3%, 3.3% dan 13.3% bagi skala Likert tidak pasti. Manakala kesan yang pertama mempunyai 0.0% bagi skala Likert tidak setuju dan sangat tidak setuju. Terdapat juga responden yang tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju mengenai kesan yang kedua, ketiga, keempat dan keenam, iaitu sebanyak 26.7%, 10%, 30%, 3.3% dan 6.7% bagi skala Likert tidak setuju dan skala Likert sangat tidak setuju adalah sebanyak 6.7%, 3.3%, 20% dan 3.3% bagi kesan yang kedua, ketiga, keempat dan keenam. Kesimpulan daripada hasil analisis skala Likert terhadap keenam-enam penyataan kesan menunjukkan bahawa globalisasi digital terhadap gaya hidup kewangan memberikan kesan yang ketara kepada pengguna. Kebanyakan responden bersetuju bahawa sistem pembayaran tanpa tunai memudahkan pembelian harian dan menjimatkan masa serta tenaga mereka. Selain itu, penggunaan pembayaran digital turut mendorong kepada peningkatan pembelian secara atas talian dan memudahkan penyimpanan rekod kewangan melalui aplikasi. Walau bagaimanapun, terdapat juga kebimbangan dalam kalangan responden berkaitan kesukaran mengesan perbelanjaan harian akibat penggunaan pembayaran tanpa tunai. Baiklah, beralih pula kepada bahagian cabaran menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai. Saya ambil beberapa soalan sahaja. Yang pertama iaitu soalan 11. Carta 15 di atas menunjukkan bahawa jenis soalan saya tidak pasti bagaimana untuk menyemak baki atau transaksi dalam sistem pembayaran tanpa tunai saya, iaitu e-wallet, QR atau banking apps. Di sini dapat dilihat bahawa rata-rata pilihan paling tinggi iaitu tidak setuju dengan jumlah 15 orang responden, manakala kedua tertinggi iaitu sangat tidak setuju iaitu 11 responden, manakala pilihan jawapan setuju dan tidak setuju pula masing-masing mencatatkan 2 orang responden. Di sini dapat dilihat bahawa pilihan jawapan tidak setuju oleh responden menunjukkan mereka tahu bagaimana untuk menyemak baki atau transaksi yang ada dalam sistem pembayaran tunai mereka. Untuk carta seterusnya iaitu carta 16 soalan 12 kajian kes, soalannya yang berbunyi, saya tidak tahu bagaimana untuk menetapkan had perbelanjaan digital saya. Bahagian ini pilihan jawapan agak seimbang, yang mana pilihan tertinggi iaitu tidak setuju seramai 8 orang responden, manakala pilihan seterusnya iaitu setuju, sangat setuju dan sangat tidak setuju. Masing-masing telah mencatatkan jumlah yang sama iaitu 7 orang responden dan 1 orang responden telah menjawab tidak pasti. Dan ini menunjukkan bahawa responden tidak bersetuju, yang mana mereka tidak tahu bagaimana untuk menetapkan had perbelanjaan digital mereka. Masuk kepada carta soalan yang seterusnya iaitu carta 17 soalan 13. Soalannya berbunyi, saya tidak merekodkan jumlah perbelanjaan apabila menggunakan sistem aplikasi pembayaran tanpa tunai. Untuk carta ini, untuk soalan ini nilai tertinggi adalah pilihan jawapan tidak setuju iaitu 10 orang responden, manakala pilihan jawapan setuju dan tidak setuju pula telah mencatatkan masing-masing 8 orang responden. Untuk pilihan jawapan sangat tidak setuju 3 orang responden dan tidak pasti pula 1 responden. Dan berdasarkan carta ini kita dapat faham bahawa para responden merekodkan jumlah perbelanjaan mereka apabila menggunakan aplikasi pembayaran tanpa tunai. Seterusnya carta 18 untuk soalan 14 kajian kes. Soalannya yang berbunyi, saya bimbang tentang keselamatan pribadi apabila menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai. Di sini dapat dilihat bahawa pilihan tertinggi iaitu pilihan setuju iaitu seramai 11 orang responden. Manakala sangat setuju pula 9 orang responden. Dan bagi pilihan jawapan tidak pasti dan sangat tidak setuju masing-masing mencatatkan nilai yang sama iaitu 4 orang responden. Dan pilihan jawapan tidak setuju pula telah mencatat nilai 2 orang responden. Di sini bahawa kita dapat lihat rata-rata responden bimbang tentang keselamatan pribadi mereka apabila menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai.
Berikut merupakan antara cabaran-cabaran semasa menggunakan pembayaran tanpa tunai berdasarkan hasil daripada kajian soal selidik yang telah kami berikan kepada pelajar-pelajar UMS. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, seterusnya adalah bahagian perbincangan. Sebelum itu, nama saya Muhammad Arif Amirul bin Rosli dengan nomor metrik BE2211057. Dalam bahagian perbincangan ini, kami akan menganalisis dapatan kajian kami yang terdiri daripada 30 orang responden di UMS Kota Kinabalu. Dan itu, kami akan menghubungkan hasil kajian dengan objektif, teori, dan juga kajian lepas. Untuk fokus dalam bahagian perbincangan ini terdiri daripada 4, yaitu tahap penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Yang kedua, yaitu faktor pengaruh penggunaan, yang ketiga kesan globalisasi digital ke atas keuangan pelajar, dan terakhir sekali yaitu cabaran penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Objektif kami yang pertama yaitu sejauh mana tahap penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Melalui hasil daripada objektif tersebut menunjukkan bahwa 29 orang responden sangat setuju bahwa mereka pernah menggunakan sistem tersebut, manakala seorang menyatakan setuju. Tahap penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai ini dalam kalangan pelajar UMS adalah sangat tinggi dan meluas. Hal ini disokong oleh Nawawi tahun 2020 menyatakan bahwa mahasiswa yang aktif menggunakan gadget akan menggalakkan lagi penggunaan e-wallet. E-wallet ini adalah teknologi fintech di mana ianya mudah, cepat, dan juga efisien. Hal ini tersebut disokong oleh Mulyasari tahun 2014 menyatakan bahwa kemajuan teknologi akan mempengaruhi lagi kecenderungan generasi muda untuk menggunakan pembayaran digital seperti kad kredit online, e-wallet, dan juga tunai digital. Seterusnya adalah objektif yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penggunaan secara tanpa tunai ini. Yang pertama adalah subjective norm. Subjective norm merujuk kepada pengaruh kepada pengguna seperti keluarga dan rakan-rakan mereka untuk mendorong pengguna menggunakan e-wallet. Yang kedua adalah social image. Social image pula merujuk kepada pengguna menggunakan e-wallet ini atas dasar untuk meningkatkan reputasi mereka kerana selaras dengan perkembangan teknologi dan pembayaran ini dianggap lebih moden. Yang ketiga adalah perceived benefit. Perceived benefit ini merujuk kepada faedah yang dilihat oleh pengguna di mana kemudahan dan kelajuan dalam melakukan transaksi. Seperti dalam dapatan kami yaitu soalan 10 yaitu promosi dan cashback menunjukkan bahwa majoriti responden sangat setuju bahwa promosi dan cashback ini merupakan faktor mereka menggunakan pembayaran tanpa tunai, manakala hanya seorang saja yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini disokong oleh Chong et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa promosi, diskon, dan cashback ini adalah pemangkin utama dalam menggunakan e-wallet. Hal ini dapat menarik pengguna baru dan mengekalkan pengguna yang sedia ada. Saya Azni Zaizati binti Lawrence, BA 22110357 akan membentangkan perbincangan yang berkaitan kesan penggunaan bayaran tanpa tunai. Kajian menunjukkan bahawa pembayaran tanpa tunai seperti e-wallet dan kod QR memudahkan urusan harian dan meningkatkan kekerapan perbelanjaan, terutamanya dalam kalangan pelajar. Walaupun ia menjimatkan masa dan tenaga, sistem ini menyukarkan pengguna menjejak perbelanjaan harian dengan perbelanjaan dalam talian meningkat kerana kemudahan dan kelajuan transaksi. Keberkesanan sistem ini juga dipengaruhi oleh kecanggihan dan keselamatan dalam transaksi kewangan yang mencerminkan gaya hidup yang moden, yang lebih cepat dan selesa. Namun, penerimaan global terhadap trend ini masih seimbang, menunjukkan kesedaran dan disiplin kewangan amat penting untuk mengelakkan kesan negatif pada jangka yang panjang. Seterusnya, pembayaran tanpa tunai juga menghadapi beberapa cabaran seperti kebimbangan terhadap keselamatan data dan risiko penipuan digital, masalah capaian internet yang boleh mengganggu transaksi, serta kecenderungan pengguna untuk berbelanja secara berlebihan akibat promosi dalam aplikasi. Walaupun sistem ini mudah dan pantas, ia memerlukan kawalan diri dan kesedaran kewangan yang tinggi untuk mengelakkan kesan negatif. Baiklah, secara kesimpulannya kami punya kajian ini adalah globalisasi digital pada masa kini telah secara signifikan yang mempengaruhi gaya hidup dari segi keuangan masyarakat Malaysia pada masa kini. Kerana masyarakat Malaysia pada masa kini majoriti lebih menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai, iaitu secara online ataupun secara QR code, e-wallet dan sebagainya. Kerana kaedah pembayaran tanpa tunai ini telah membantu dan memudahkan urusan
masyarakat Malaysia pada masa kini, menjimatkan masa mereka, lepas itu mendorong masyarakat itu tersebut berbelanja secara atas talian. Yaitu secara umumnya perkembangan ini telah memberikan banyak manfaat yang besar, namun ia perlu diatur dengan baik dan sistematik agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara seimbang oleh setiap lapisan masyarakat di Malaysia terutama. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.